Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam go to impossible. Ada pertanyaan tadi tentang bentuk-bentuk trik kefahaman ya. Saya guna voice lah. Mudah sedikit lah. Oh, ramai juga Okey, tadi sebentar tadi ada request ya. Request daripada rakan kita tentang trik kefahaman tentang TKT, TKR, TKU, TKZ dan TK Zone A. Okey, saya pun tak ada nak prepare mana sangat ni. TKZ, TK Zone A banyak diterangkan ya. TKU pun banyak juga diterangkan ya. TKT pun banyak juga sebenarnya diterangkan. Cuma TKR pun sama, ada juga mendapat penerangan sebelum ini. Nak dapatkan dia punya nota-nota tu ada sebenarnya di dalam Mas Hilal pun ada simpan, dekat dengan forum Akademi TBXT pun ada simpan. Tapi tak apalah, kita straight lah. Kita straight untuk tengok kelima-lima ni. Untuk lima-lima ni boleh bagi secara ringkas sahaja boleh lah. Untuk dibahas panjang lebar, saya fikir ini bukannya masanya untuk dibahas panjang lebar, untuk dimuzakarahkan. Okey, kita terus pada TKT. Seperti mana rakan-rakan yang saya hormati sekalian, TKT ni kefahamannya ialah gabungan bentuk market. Dia gabungan bentuk market TKN dengan laut tenang merata. TKN ni maksudnya ada laut tenang menaik dua, kemudian ada arah daripada laut tenang. Itu asalnya TKN. Okey. Dia berasal daripada perubahan candle sebelumnya dari besar-besar kepada mengecil-mengecil. Katakan perjalanan sebelum tu menurunlah, katakan besar-besar. Kemudian dia dah mengeluarkan akhir, kemudian tiba-tiba dia menaik perlahan-lahan. Itu asalnya dia menaik perlahan-lahan tu, katakan dua candle, buy, kecil-kecil. Itu ialah laut tenang menaik, maksimum dua candle. Kemudian apabila ada arah daripada laut tenang dua candle, katakan buy lagi, dah jadi 3 buy. Tapi 3 buy yang kecil-kecil. Asalnya itu ialah bentuk TKN. Tiba-tiba dia berubah. TKN ni pun dia bertangga-tangga. Bila genap sahaja TKN, dia TKN dengan laut tenang menaik adalah berbeza. TKN dengan laut tenang N adalah satu perkara yang berbeza. TKN dia dah siap dengan arah market. Laut tenang N ni dia laut tenang menaik ataupun menurun. Perlu faham tu perbezaan kedua-dua itu. Kemudian TKN ini dia bergabung dengan laut tenang merata. Dia bergabung dengan laut tenang merata dan selepas laut tenang merata itu dia bergabung dengan arah market yang menyokong arah daripada TKN tu. Jadi keseluruhan bila digabungkan ini, dia menjadi TKT. Begitu. Baik, yang penting kita tahu, kita faham asal dia bermula dengan perjalanan bertangga-tangga yang kecil. Menaik bentuk laut tenang N, kemudian dia keluar arah daripada laut tenang N, dia jadi TKN. Kemudian dia bergabung dengan laut tenang merata, kemudian dia bergabung lagi dengannya arah daripada laut tenang merata. Dan
untuk resepi penambahannya lagi, dia dia keluar zon A dan dia disokong oleh 3 candle berlawanan. Maka genaplah resepi tambahan untuk TKT. Saya tunjukkan contoh ya, sekejap ya. Baik Adik Din. Terima kasih Adik Din. Okey, baik rakan-rakan, saya telah pun hantar screenshot yang saya buat lela. Orang Pahang cakap macam tu lela terus buatkan dalam masa 5 minit ni lah. Minta maaf lah, lambat sedikit. Itu asasnya TKT. Okey, perhati TKT ni dia asasnya dia gabungan bentuk market. Bentuk market yang asasnya Adik Din pernah menyatakan sebelum ini. Okey, dia daripada gabungan bentuk bertangga-tangga, sama ada menaik ataupun menurun, bergabung dengan laut tenang, bergabung dengan arah market yang menyokong laut tenang. Katakan menaik bertangga-tangga itu buy. Okey. Kemudian dia bergabung dengan laut tenang dan laut tenang merata. Kemudian dia membuat arah market menyokong buy juga. Jadi ini ialah bentuk asas TKT. Tapi apabila kita meneliti secara halus, TKT ini ialah gabungan daripada beberapa bentuk. Berarti daripada asalnya itu kecil-kecil naik bertangga. Biasanya apabila kecil-kecil naik bertangga ini, kita perlu faham dulu bentuk market sebelum kecil-kecil sebelumnya, iaitu perubahan dari candle-candle besar kepada candle-candle mengecil, menunjukkan kehadiran laut tenang. Jadi kelazimannya yang keluar untuk asalnya TKT ini, dia akan keluar dulu laut tenang berbentuk N. Laut tenang berbentuk N, dia bukannya laut TKN, dia laut tenang N. Laut tenang menaik. Okey. Kemudian dia disambung oleh arah market. Kita tengok dalam screenshot tu. Arah market tu yang saya buat tu. Arah market candle yang ketiga tu. Itu ialah arah market dia mengkomplitkan TKN. Okey. Jadi dia menjadi bertangga-tangga, cantik saja menaiknya itu. Tak lama kemudian dia berubah kepada laut tenang, merata. Okey, dalam beberapa condition ada juga dia terus sambung dengan laut tenang menaik ataupun menurun ni. Ada, nanti saya tunjukkan contoh situasi. Ini dalam bentuk simulasi dulu ya. Kemudian dia ada arah market. Okey. Arah market keluar menyokong daripada TKN itu sebelumnya. Arah market tu dia keluar selepas daripada laut tenang merata, dia menyokong arah market daripada TKN. Okey, itu ialah bentuk asas TKT. Dan TKT yang cantik, yang cukup respi. Nampak tak dia menaik, okey, dia buat zone A, dia keluar daripada zon A. Nampak tak candle yang keempat dia keluar daripada zon A. Itu resipi. Dan kebanyakan TKT yang valid ini dia punya ciri-ciri resipi dia memang keluar daripada zon A. Okey, ada beberapa perkara lah TKT yang tidak keluar daripada zon A, tapi sebelumnya ada laut tenang HSJ. Dia menjadikan ianya HSJ TKT. Itu ada keadaan dia tidak memerlukan zon A. Baik, saya nak cerita yang asas ini dulu. Okey, yang penting ingat ya, TKT ni ialah gabungan market bertangga-tangga. Bertangga-tangga ni biasanya kita nampak asalnya lazimnya dia berlaku dengan TKN. Okey, kemudian dia bergabung dengan laut tenang merata. Kadang-kadang dia boleh juga bergabung dengan laut tenang menaik ataupun menurun. Kita nampak perubahan. Katakan sebelum TKT ada perubahan market besar-besar, kemudian dia berubah kecil-kecil jadi laut tenang N. Okey. Kemudian
daripada laut tenang N ni, dia bertukar lagi, kecil lagi, dia buat menaik lagi, kecil tapi rejection di zone A. Tapi bentuk menaik. Itu boleh kita kata TKT juga. Nanti saya tunjukkan contoh situasi ya. Okey, boleh jadi begitu. Tapi sekarang ni dalam situasi screenshot ni saya tunjukkan laut tenang merata. Okey, kemudian dia bergabung dengan arah market. Okey, arah market ni dia menyokong. Selepas ada 2 rejection daripada zone A, okey, dia keluar arah market dan dicantik lagi, dia disokong oleh 3 candle berlawanan. Begitu. Ini bentuk-bentuk lazim TKT. Secara asasnya beginilah. Sematkan di dalam minda TKT begini. Bentuk-bentuk lazim dia. Okey, saya tunjukkan contoh TKT yang berbentuk begini. Okey, sebelum saya terangkan kepada rakan-rakan fungsi-fungsinya. Begitu. Okey, sebentar ya. Okey, baik. Saya tunjukkan 3 contoh TKT. Tapi contoh-contoh tu ada juga yang melibatkan HSJ TKT, tapi tak apalah. Untuk jangka masa yang terus on the spot menjawab soalan ni maklumlah. Okey. Minta maaf lah ya rakan-rakan. Cuma saya nak bawakan kepada rakan-rakan TKT. Tengok TKT tu pun jadilah. Jangan tengok yang HSJ tu. Okey, baik. Perhati gambar yang pertama. Gambar yang pertama itu melibatkan laut tenang. Nampak TKT yang menurun daripada pagi. Perhati sebelum TKT. Nampak tak dia candle besar-besar. Dia meripel candle buy. Kemudian dia lagi kecil. Sell. Nampak? Itu secara asasnya. Ia bermula daripada TKN tu. Dia asalnya dia bermula pada TKN. Okey, sehingga dia cuba juga melepaskan diri dia, meloloskan diri dia hingga keluar daripada zon A. Kemudian dia membuat laut tenang. Nampak? Laut tenang merata. Pukul berapa tu? 8, 9, 10. 10 pagi tu. 10, 11, 12. Nampak Okey, kemudian dia buat arah sell. Kemudian dia sokong lagi dengan 3 candle berlawanan. Jadi genaplah itu menjadi TKT. Nampak lazim. Cuba perhati condition tu. Saya ada tandakan bentuk pot. Market tu berada di luar pot. Ada juga keadaan TKT berlaku di dalam pot untuk meloloskan diri dia keluar daripada pot. Begitu. Okey. Baik. Cuba perhati screenshot saya yang kedua. Screenshot saya yang kedua itu berdasarkan asas kepada TKT juga. Okey, perhati screenshot saya yang kedua itu. Perhati Mana laut tenang laut tenang tu? Mana laut tenang? Kita perlu faham prinsip laut tenang. Kadang-kadang tu kita nak tunggu, tetap juga kita nak tunggu laut tenang merata. Ini dah kategori HSJ TKT ni. Tapi tak apa, saya nak tunjukkan TKT yang screenshot yang kedua itu. Market ketika ini condition exit pot pada berapa hari bulan tu? Pada sekejap saya tengok. Pada 7 Julai. Pada 7 Julai market tu condition dia exit pot 7 Julai. Okey. Cuba perhati laut tenang itu laut tenang yang menurun. Dia exit sub pot ketika itu. Ada sub pot, dia ada lagi pot besar tu. Tapi dia exit sub pot yang mana dia dimulakan sebelum tu pada 3 Julai. Kalau rakan-rakan kecilkan graf masing-masing, cuba perhati 3 Julai ada HSJ shadow yang bergabung dengan enjin HSJ menolak kepada sell. Pada 4 Julai kita nampak. Begitu. Jadi TKT yang berlaku pada 7 Julai ni dia menjadi enjin kepada trend, dia sambung lagi. Dah ada enjin sebelum ni, enjin untuk awal lah kan. Tapi sekarang ni dia menyambung lagi.
Jadi pada 7 Julai tu dalam screenshot tu, perhati bentuk TKT tu. Dia daripada asalnya pagi tu, sebelum pagi tu hari semalam tu dia menaik merepair. Macam mana kita tahu dia naik merepair? Ataupun macam mana kita tahu itu repair? Mana dah tahu dia tukar arah? Takkan jadi begitu rakan-rakan. Kerana dia baru keluar daripada support dengan market kuat. Okey. Dia naik semula ke atas. Dia perlukan enjin untuk, ataupun senang kata market HJ yang kuat. Lazimnya dengan kehadiran laut tenang semula ke, bergabung dengan HSJ shadow ke, begitu HSJ TKU dominant ke. Tapi dia tidak berlaku begitu. Kita nampak daripada awal dia tidak berlaku begitu. Jadi pada waktu inilah kita keraskan hati kita untuk terus fokus, follow sell. Dan penantian itu berbaloi apabila hadirnya TKT. Nampak tak TKT tu dia daripada awal market repair tu dia berubah kepada mengecil-mengecil. Dia berubah pada mengecil-mengecil, dia keluarkan asalnya pukul berapa tu? 8, 9, 10 dan 11. 10 dan 11 pagi dia mengeluarkan laut tenang menurun. Laut tenang menurun tu laut tenang N lah. Okey? Nampak tak perubahan daripada candle-candle besar ke candle-candle mengecil? Mata tak nampak, tapi bila kita pandangkan selari dengan kita punya falsafah yang Adik Din telah tunjukkan itu, kita faham bahawa yang menurun itu ialah laut tenang. Bukannya bentuk market menurun. Bukannya sideway menurun, bukan. Itu ialah laut tenang menurun. Kemudian pada jam 12 tengah hari, di 7 Julai, screenshot yang kedua tu, dia keluar daripada zone A. Itu ialah arah TKN. Dan secara automatik dia menjadikan market itu bertangga-tangga menurun. Dia dah jadi awal TKT. Awal TKT ni maksudnya belum jadi lagi TKT, tapi bentuk awal TKT itu dia dah ada. Jadi kita perlu tunggulah. Kita dah tahu, market ni exit port ke sell. Bila sudah exit port ke sell, jangan pandai-pandai lawan arah exit port. Kita dah tahu dah itu kan. Okey? Baik, tiba-tiba dia bertangga lagi, turun besar. Itu berubah kepada mengecil dengan isyarat rejection. 2 rejection di zone A. Itu ialah laut tenang. Rejection tu nampak tak body dia tu, dia keluarkan kecil-kecil menurun. Itu laut tenang menurun. Begitu. Jadi kita nampak jelaslah keadaan itu. Ini bentuk TKT dah ada. Bentuk menurun. Ada laut tenang. Ada arah market. Begitu. Nampak tak? Ini ialah untuk bentuk market TKT. Market ini perjalanan dia ialah satu hala. Sekiranya rakan-rakan tandakan H1 low 4 Julai. Okey, market ni dia keluar daripada H1 low 4 Julai. Begitu. Jadi bila dia keluar itu dia menunjukkan perjalanan satu hala dengan keluar itu bentuknya TKT. Dan tambahan lagi, nampak tak sebelum TKT tu ada apa? Ada laut tenang HSJ. Jadi ini bukan TKT biasa. Ini ialah HSJ TKT. Kalau tak percaya, buka balik MetaTrader tu. HSJ TKT ini support dan resistance dia sangat kuat. Sehingga kan price di selepasnya, sekiranya dia nak lawan semula, dia perlu lawan HSJ TKT. Cuba perhati 9 Julai. Dia cuba lawan. Tak dapat encik. Okey, nampak ya? Okey. Cuba perhati Perhati lagi. Di hari selepas tu pun sebenarnya TKT juga tu, saya tak tanda 8 Julai. 8 Julai dalam screenshot tu ada juga 8 Julai tu pun sebenarnya TKT juga. Saya tak sempat tanda. Nampak Dia bersambung-sambung. 8 Julai itu pun TKT. Dia menurun, ada arah market. Dia buat laut tenang. Apa tu? HSJ. Nampak tak pukul berapa tu? Pukul 8, 9 tu. Nampak tak jam 9 tu?
Okey, dia buat jam 9 tu dia buat candle boroi. Nampak tak? Jadi itu ialah HHJ Laut Tenang Type 1. Sebelum TKT lagi 8 Julai tu pun kita nampak dah ada HHJ Laut Tenang. Jadi bergabung itulah yang menyebabkan market perlu kuat. Begitu. Jadi TKT ni secara asasnya bentuk dalam simulasi yang saya tunjukkan kepada rakan-rakan sebentar tadi. Baik, mesti ada yang bertanya, apa condition yang melawan TKT? Maksudnya macam mana? Bukan condition, apakah katakan bentuk TKT buy, katakan bertangga-tangga buy, ada laut tenang, kemudian ada arah buy semula. Okey, itu ialah bentuk TKT. Ada tak keadaan dia bertangga-tangga buy, dia laut tenang, kemudian dia buat arah sell? Ada tak? Ada. Ada. Itu dia menjadikan bila bentuk menaik bertangga-tangga, okay, dia buat laut tenang, dia buat arah sell. Itu dah jadi bentuk market repair yang sangat cantik. TKT ni lawan ni market repair dengan laut tenang. TKT ni memerlukan laut tenang dengan arah yang mengikut arah asal. Tetapi bila tak jadi TKT, dia menaik bertangga-tangga, dia buat laut tenang, dia buat arah yang berlawanan. Contoh macam TKM, tapi bukan TKM. Macam TKM. Itu ialah bentuk market repair yang sangat cantik. Kerana apa? Kerana market repair yang bergabung dengan laut tenang. Tengok pula. Laut tenang itu laut tenang apa yang keluar? Laut tenang HHJ ke? Jadi, telah saya muzakarahkan pada rakan-rakan dalam muzakarah 15 minit sebelum ini. Ingat tak saya ada kata laut tenang mana yang cantik? Laut tenang yang berada dalam market repair ini ialah laut tenang first class. Jadi ada juga keadaan dia buat bentuk seperti TKT dalam masa TKT biasanya berlaku di Tokyo dan akhir TO awal LO. Ada juga yang keadaan begitu. Dia buat bentuk TKT, dia buat laut tenang, tiba-tiba arah yang berlawanan. Bentuk market sebelum arah HH1 kuat mengikut arah yang berlawanan itu. Jadi itu ialah bentuk market repair yang sangat cantik apabila hadir laut tenang di dalam market repair. Begitu. Adik Din juga telah menyatakan apa-apa yang melibatkan laut tenang ini adalah suatu perkara berulang yang apabila beliau telah kajikan, kita kebanyakannya sifat-sifat market mengikut laut tenang. Baru semalam beliau cerita. Laut tenang ini memang satu asas yang besar kepada kita dalam TBST. Saya sarankan kepada rakan-rakan, jangan percaya cakap-cakap adik Din itu. Saya sarankan, jangan percaya. Kerana apa? Kerana apa jangan percaya? Kerana perlukan diri kita sendiri buktikan. Apabila diri kita sendiri buktikan, barulah kita boleh percaya. Begitu. Bukan saya nak kata pada rakan-rakan jangan percaya. Bukan. Yang penting, kita bukan dengar bulat-bulat daripada orang yang memberi. Sama juga macam saya perkatakan sekarang ini. Jangan percaya cakap-cakap saya. Saya minta rakan-rakan lukis sendiri, buktikan. Begitu. Ini adalah satu sifat yang perlu untuk rakan-rakan datangkan Minda Para Sedar. Begitu. Okey, baik. Jadi, tentang TKT ini. TKT lazimnya ia berfungsi. Okey? Ingat ini saya nak cerita fungsinya pula. Tadi berkisar kepada bentuk. Jadi berdasarkan pada bentuk itu, yang penting rakan-rakan tahulah
Okey, bentuk bertangga-tangga menaik bagaimana? Dia boleh jadi laut tenang menaik ataupun laut tenang menurun. Asalkan kita faham prinsip falsafah laut tenang dari candle-candle besar ke candle-candle mengecil. Ingat kita mengesan laut tenang ini, kita bukan mengesan hanya dengan mata. Begitu. Okey, boleh faham ya? Boleh faham ya kata-kata saya? Jangan salah fahamkan. Okey, jangan salah fahamkan. Okey. Yang penting kita bukannya bulat-bulat percaya. Ini adalah satu sikap yang terpuji. Kita buktikan sendiri. Kita buktikan sendiri. Begitu. Barulah boleh percaya. Okey, boleh faham ya. Jangan salah fahamkan. Okey, baik. Ada lagi saya tertinggal screenshot yang ketiga sebelum saya masuk pada fungsi. Perhati screenshot yang ketiga yang saya hantar itu. Screenshot yang ketiga itu juga ialah TKT. Okey. Cuba rakan-rakan perhatikan screenshot yang ketiga itu. TKT menaik. TKT menaik. Sekiranya diperhatikan, nampak tak condition lepas daripada zon A itu condition yang sama. Tadi pun yang laut tenang menurun tadi pun melepasi zon A. Yang ini pun TKT yang menaik untuk screenshot yang ketiga itu pun melibatkan dia lepas daripada zon A. Nampak ya? Okey, nampak tak? Dia bermula dengan apa? Dia bermula dengan kecil-kecil. Perubahan tu. Perubahan selepas daripada arah market laut tenang HSG. Nampak tak? Ada arah market laut tenang HSG. Cuba rakan-rakan perhatikan jam berapa laut tenang HSG. 8, 9, 10 pagi. Itu 30 Mei. Screenshot yang ketiga itu 30 Mei. Cuba perhatikan bermula daripada 10 pagi, 10, 11, 12, 1 tengah hari. Ada 4 jam laut tenang. Itu apa? Itu ialah laut tenang HSG. Kemudian ada arah market daripada laut tenang HSG. Nampak tak? Arah market itu besar. Tiba-tiba dia berubah. Nampak tak? Dia berubah kecil-kecil. 9, 10, 11, 12, 1, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2. 2 itu arah market daripada laut tenang. Okay, jam 3 dia berubah kepada kecil. Okay, nampak tak? Tapi dia menaik. Nampak tak? Jam 4 dia berubah jadi lagi kecil. Nampak tak? Jam yang kelima dia kecil, jam yang keenam dia pun kecil juga. Itu dia berubah menaik kepada laut tenang menaik. Bertangga-tangga menaik, dia berubah kepada laut tenang menaik. Apa tu? Ini persoalan yang patut rakan-rakan tanya. Apa tu? Yang penting kita tahu menaik ada laut tenang. Laut tenang itu tidak semestinya laut tenang merata. Nampak ya? Tiba-tiba ada lagi arah buy daripada laut tenang. Jam berapa tu? Jam 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 malam. Ini ialah juga spesies ataupun orang panggil jenis TKT. Yang penting kita faham keadaan gabungan dia tu. Yang ini dia tidak keluar 3 candle berlawanan. Dia keluar daripada zon A. Nampak ya? Tapi yang menjadikan dia special tak perlukan 3 candle berlawanan kerana sebelum TKT itu ada HSG laut tenang. Begitu. Nampak ya? Okey, baik. Jadi market bila ada sahaja TKT ni dia kuatlah.
istilah perjalanan satu hala ni dia kuat satu hala. Biasanya lazimnya dia hadir apabila TKT itu hadir juga. Begitu. Nampak ya, TKT ini fungsinya bagaimana? Kemudian TKT ini sebenarnya kita perlu lihat jugalah. Perlu lihat juga dari segi kedudukan. TKT yang biasanya cantik, okey. Biasanya dia menyambung perjalanan ataupun senang kata sebelum hadirnya TKT itu dia ada laut tenang dulu yang berfungsi untuk menyambung perjalanan. Nampak ya? Lazimnya TKT biasa ini dia berada di hujung-hujung port dah. Okey. Dia biasa berlaku lah. Dia berada di hujung-hujung dah. Dia dimulakan oleh sesuatu pergerakan yang kuat di hari-hari sebelum. Lazimnya dengan HHJ, katakan buy dari HH1 low dengan bentuk-bentuk HHJ kuat, gabungan laut tenang apa semua. Masuk hari kedua dia dah berada di HH1 high port. Jadi ada keadaan banyak yang terjadi yang menyambung perjalanan untuk exit port ialah dengan TKT yang berada di H1 high. Contoh itu untuk HH1 high. Kalau untuk HH1 low, mestilah HJ kuat berlaku di HH1 high. Keesokan hari ataupun 2-3 hari lagi berlaku TKT di HH1 low untuk terus exit port. Begitu. Nampak? Okey, itu situasi yang pertama untuk TKT. Dia jarang jugalah dia berada di awal trend. Okey. Di awal trend putar arah. Biasanya yang menukarkan arah dengan TKT ini ialah HJ TKT. TKT dengan HHJ TKT ni berbeza. Bukan berbeza bentuk dia. Dia berbeza gabungan. Lazimnya TKT ni dia je. Begitu. Dia tidak ada gabungan dengan HHJ. Macam yang 30 Mei screenshot yang terakhir tu. Nampak tak? Dia tukarkan arah market tu. Dia bergabung dengan HHJ laut tenang. Ini ialah HHJ TKT. Nampak dia tukarkan perjalanan market. Nampak ya? Jadi ini ini ialah spesies menukarkan apa orang panggil engine buy. Ini engine buy. Ini ialah engine buy. Bila kata engine buy, mestilah sebelum HHJ TKT ada akhir sell. Begitu. Nampak ya? Jadi bila dah wujud engine buy ni, digalakkan semua sekali post sell, kita close lah. Kerana apa? Arah H1 sell telah pun berakhir dengan keluarnya engine buy. Begitu. Ini saya bezakan antara TKT dengan HHJ TKT. Lazimnya HHJ TKT kalau dia nak buy lah katakan, lazimnya HHJ TKT dia berada di permulaan lagi. Dia biasanya di HH1 low lagi. Dia boleh berubah. Sama macam yang berlaku baru-baru ini lah. Yang berlaku baru-baru ini 24 November. Perhati ya, 24 November. 24 November itu HJ TKT. Nampak tak? Dia berlaku di awal trend. Nampak tak? Dia bergabung dengan HJ bentuk V. Dia bergabung dengan HJ laut tenang V. Nampak tak? Bila dia bergabung tu, nampak tak? Sebab itu saya katakan hari ini tadi,
saya tidak berminat untuk fokus kepada sel dalam perjalanan dari 24 November sehingga 28 November hari inilah. Nampak tak kesan dia? Kita nampak kesan dia hari ini. Lama juga kesan dia. Kita kena sabarlah. Yang saya tahu, saya jumpa sahaja H1 low, saya bantai cukup-cukup. Selagi boleh buy di H1 low, saya buy. Dengan rakus sekali. Contohlah. Sebab apa? Kita sabar menunggu H1 low tu lama sangat. Contoh. Jadi, perjalanan sekarang ini 28 November ni dimulakan oleh TKT tu, nampak tak? HSJ TKT di 24 November. Jadi dari 24 November sehingga hari ini, sebelum hari ini, contohnya di 27 November semalam, tidak ada bentuk akhir HSJ yang mengakhirkan buy. Jadi sebab itu saya tidak fokus kepada sell. Kerana tidak ada bentuk-bentuk akhir mengakhirkan buy. Itu yang penting. Tetapi pada waktu ketika ini kita perlu mahirlah dengan H1 di dalam pot. Kita tahu bagaimana fungsinya dalam pot itu. Market dia tidak dia hanya berada sekitar high dan low semalam. Berbeza ya. High dan low semalam ataupun 2-3 hari lepas, dia berbeza dengan high ataupun low pot. Berbeza. Pot dengan HH1 high dengan low semalam ni satu perkara yang berbeza. Lazimnya cuba perhati dalam kerangka kerja yang Adik Din keluarkan itu, Adik Din tak cakap pun dalam tu HH1 high ataupun HH1 low pot. Nampak tak? Cuba perhati dalam kerangka kerja tu. Baru tadi Abang Jamal hantar kerangka kerja putar arah dalam pot. Cuba perhati dalam kerangka kerja tu Adik Din tak menyatakan HH1 high dan HH1 low pot. Adik Din menyatakan HH1 high semalam ataupun 2-3 hari lepas. Cuba perhati, fahamkan perkataan itu elok-elok ya. Bukan sekadar fahamkan saja, cari bukti. HH1 biasanya yang paling kuat antara HH1 high semalam ataupun 2-3 hari lepas, yang paling kuat ialah HH1 high semalam. Market lazimnya memang dia susah nak terus keluar H1 high semalam. Cubalah perhati market-market yang lepas yang bila kita dah belajar penandaan pot ni. Bezakan penandaan H1 pot dengan penandaan H1 high semalam. Sebenarnya yang kita perlu fokus dalam minda kita ialah H1 high semalam ataupun 2-3 hari lepas tu. Yang seperti mana dalam kerangka kerja yang Adik Din tunjukkan itu. Itulah bendanya, cari bukti. Begitu. Okey, berbalik pada TKT tadi. TKT tadi fungsinya, saya dah katakan tadi, lazimnya TKT biasa dia banyaknya dia menyambungkan perjalanan. Okey. TKT HJ dia boleh menyambungkan perjalanan, dia boleh berada di awal perjalanan. Dia boleh berada di awal perjalanan HSJ TKT sebagai enjin menggerakkan arah H1. Begitu. Panjang dah kot saya cerita pasal TKT ni. Bolehnya siapa tadi Abang Joker TBST yang bertanya pada Abang Z. Yang penting kita faham. Kita faham gabungan bentuk market yang ada di dalam TKT. Bezakan di situ gabungan bentuk market yang ada dalam TKT dengan gabungan TKT dengan HSJ itu satu benda yang berbeza. Sebab itu saya katakan TBST ini kefahamannya itu kita boleh cabang-cabangkan. Yang penting kita nampak beza-beza itu. Yang penting kita tahu beza-beza itu. Bila kita mahir membeza, kita mudahlah.
Okey, baik. Susah juga ya. Apa cerita-cerita lepas tu nak buat screenshot pula. Minta maaf lah rakan-rakan. Maklumlah saya ni manusia biasa. Okey, saya hantarkan screenshot untuk tiket R. Saya nak nyatakan dengan masa yang tidak seberapa ini, tiket R ialah tentang kefahaman repair. Kefahaman repair bukan ini sahaja. Ada lagi nanti akan dijelaskan dengan lebih mendalam. Nampak Tapi daripada asal dulu semenjak daripada pembelajaran di Euro USD, Adik Din ada menyatakan banyak kali juga bentuk market begini menyebabkan repair terus ke zone B. Bila terus ke zone B, lazimnya ini ialah bentuk trade kefahaman repair. Lazimnya, ingat tak masa pembelajaran smart trade dulu, itu ada trade kefahaman zone B. Itu sebenarnya lebih kepada untuk market repair ni lah. Begitu. Jadi ada juga keadaannya dia merepair ni terus ke laut tenang. Lazimnya bentuk-bentuk ni kita jelas nampak dia di zone B lah. Begitu. Ada keadaan, cuba perhati dalam screenshot itu. Lazimnya waktu keadaan dia berlaku begini, dia tidak ada sifat akhir. Dia tidak ada sifat akhir perjalanan menaik katakan. Dia boleh merepair tu terus satu candle besar. Dia boleh merepair tu terus dua candle besar. Terus ke zone B. Itu maksimum lah. Maksimum dua candle besar ke zone B. Senang kata, sebab itu saya kata trade kefahaman repair ni yang saya tunjukkan ini bukan kesemuanya. Ada lagi tidak sempat nanti mungkin kemungkinan nanti tentang kefahaman market repair itu ada kaitan dengan trade kefahaman repair ni. Begitu. Kita tunggu nanti waktu Adik Din muzakarahkan apa kefahaman market repair. Tapi sebelum ni pun pada bulan Mac baru-baru ini, sekitar April dengan sekitar Februari dan Mac baru-baru ini 2014, Adik Din telah pun menerangkan kepada kita tentang market repair. Jadi market repair ini pun dia mempunyai kaitan dengan trade kefahaman repair ni. Untuk pengetahuan rakan-rakan yang baru, kita ada dua jenis market repair sebelum ni. Jenis yang pertama itu satu lah. Jenis yang kedua itu ada beberapa lagi anak-anak jenis dia. Ada 5 tak silap saya, anak-anak jenis dia dalam tu. Yang pertama tu, yang kategori 1 tu, dia melibatkan repair terus besar. Maksimum 2 candle ke zone B. Macam ni lah. Macam yang saya tunjukkan pada rakan-rakan ini. Biasanya bila jadi begini, market akan ikut semula perjalanan asal tu. Okay. Untuk kategori yang kedua, dalam market repair ni, dia melibatkan trade kefahaman lah pada keadaan itu. Itu melibatkan repair yang melibatkan trend di dalamnya. Yang melibatkan trend di dalam semasa repair. Maknanya dalam sideways market ada trend itu melibatkan market repair. Begitu. Jadi kalau kita perhatikan dalam screenshot itu, sebab itulah Adik Din dah menerangkan, hari semalam pun ada menerangkan, trade kefahaman ini hanya bentuk market yang berulang. Tetapi untuk mendapatkan kita punya profit, keuntungan pada trade kefahaman ini, maka kita harus follow arah H1. Nampak tak? Contoh saya berikan satu condition seperti hari ini. Tadi saya faham ada Abang Badrul.
Okey, Abang Badrul menampakkan candle per jam berapa tu ya? 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 petang 6 dan 7 petang tu. Abang Badrul menampakkan jam 6 dan 7 petang di EJ hari ini, 28 November itu seperti market repair kategori 1. Terus ke zone B. Okey. Tapi ini yang nak ditekankan. Kita perlu faham juga arah H1 ke mana. Yang mana kita nampak dah. Arah H1 dah bagi awal dah. Tidak ada lagi akhir market bentuk-bentuk HJ mengakhirkan arah H1 buy semenjak 24 November lagi. Sebab itu daripada 2-3 hari lepas lagi Adik Din pun dah ada beri warning fokus juga pada buy, jangan terlampau fokus pada sell. Kerana apa? Kerana arah H1 buy masih belum berakhir. Jadi cuba perhati, bila arah H1 buy belum berakhir, cuba perhati di jam 6 dan jam 7 petang tadi yang bentuk seolah-olah market repair. Bukan seolah-olah, itulah bentuk market repair pun. Tapi dia terus pergi. Dia terus ikut market repair tu. Kerana apa? Kerana arah H1 buy, arah H1 buy belum berakhir. Itu ceritanya. Ditambahkan pula, pagi-pagi tadi ada laut tenang bentuk V. Kuat laut tenang bentuk V ni, saya pun baru study sebab adik Din baru cerita baru-baru ni. Maklumlah, kita ni seperti bayi yang baru lahir, perlukan sentiasa disuap. Terima kasih adik Din. Okey, laut tenang bentuk V, nampak pagi tadi ya. Dia buat laut tenang, kemudian dia buat arah ke bawah, nampak tak? Nampak? Dia bentuk dia tu, senang kata dia buat TKJ type berapa tu ya? Yang ada laut tenang tu. Okey? Kemudian dia terus balas mula. Dengan TKU tu sebenarnya tu. Nampak tak dia balas dengan TKU type tu? Tapi secara keseluruhan itu ialah bentuk laut tenang V. Okey? Kemudian ada candle besar. Biasanya sebelum candle besar ada laut tenang, lazimnya kalau di 2012, 2011 dulu, ingat ni bila ada macam trade bank lah, bentuk trade bank, sebelum candle besar ada laut tenang, market lepas tu dia datang semula perlahan-lahan, dia menurun semula perlahan. Hati-hati dekat open candle besar. Tambah-tambah lagi arah H1 itu masih ada. Inilah TKO, TK open. Betul lah yang abang besar cakap tadi. Inilah TKO. Dari segi TK itu, itulah saya perkatakan tadi. Dari segi enjin penggerak dari segi enjin penggerak arah H1. Okey? Nampak ya? Setakat ini US Open belum habis lagi. Setakat ini dah setengah jam pukul 12 ini bentuk 3 candle berlawanan ada tu. Contohlah, tapi belum close lagi tu. Kena sabarlah. Okey. Ada enjin, nampak setakat ini. Dah ada enjin, kita nampak, perhati tambah-tambah lagi bentuk market repair tu begitu. Bentuk TKZ. Nampak bentuk TKZ market repair sell di LO tadi ya. Begitu. Dan lepas tu dia terus, kononnya dia nak keluar tu macam bentuk market repair. Inilah yang saya nak katakan tentang market repair tadi. Kita perlu perhati juga di mana arah H1 ni. Senang kata pada saya, selagi tidak ada HJ akhir mengakhirkan pergerakan buy, saya tetap akan fokus kepada buy sahaja. Begitu. Boleh nak sell di HH1
high untuk low sebab kita berada dalam port. Tapi saya ada masa saya ada juga sell, tapi saya tidak fokus. Sell, standby, close. Sell, standby, close. Buy, jangan standby, terus hold. Begitu. Itu maksudnya. Bila fokus kepada sell. Ada kala nampak tak yakin sangat, biarkanlah, tak apalah. Cuma yang penting, bila kita masuk je pada sesuatu hari, okey, contohnya pagi tadi, saya memang dah set dalam minda saya. Oh, hari ni saya dah tahu, saya nak buy je. Contoh macam hari semalam, saya nak buy je, saya tak mahu set. Begitu. Boleh juga, begitu. Untuk TKR, sebenarnya TKR ni, dia lebih besar. Tidak semestinya pada screenshot yang saya hantar tadi. Nanti mungkin kita akan bincangkan semula. Ada banyak jenis market repair yang kita banyak mempunyai kefahaman di dalam market repair. Bila ada kefahaman berulang dalam market repair, saya fikir inilah yang melibatkan trade kefahaman R ni. Begitu. Trade kefahaman repair ni. Dan tak lama lagi adik Din pun akan muzakarahkan HR. Kita dengarlah nanti. Mungkin dalam pengkajian adik Din lagi dan kita pun sedia maklum, adik Din pun bila dia mengkaji bagi benar-benar kukuh banyak berulang, barulah beliau war-warkan kepada kita. Begitu. Saya fikir TKR ni nanti kita bolehlah ambil spesifik masa. Spesifik masa bagaimana kita nak mengenal TKR ini. Begitu. Sebab yang pentingnya kita tahu arah H1. Sama juga macam TKT. TKT yang biasa lazimnya memang mengikut arah H1. HJ TKT sahaja yang boleh lawan arah H1 sebelum. Kerana apa? Kerana HSJ TKT ni ialah enjin. Ialah boleh jadi sebagai pemula yang kuat untuk menukarkan arah market. Lazim ni kalau TKT biasa dia follow je. Dia mengikut. Begitu. Okey, nampak ya? Okey, saya hantarkan lagi screenshot boleh tahan juga ya. Saya fikir nanti sampai TKU lah Sampai TKU, TKZ, TK Zone A nantilah kita sambung lah 5 dalam 1 berjenuh. Okey lah nanti ini mungkin yang last lah. Dah pukul 12. Tak sesuai lah. Okey, kita tengok dalam screenshot tu TKU. TKU ni lazimnya kita dah nampak ada akhir. Lazimnya TKU ni kita dah nampak ada akhir. Okey. Dia ada sebelum berlaku TKU yang candle yang kuat songsang tu, okey. Dia ada bentuk perjalanan. Okey, nampak tak dalam screenshot tu? Dia tidak semestinya perjalanan menurun. Yang saya tunjuk itu sebagai simulasi sahaja. Perjalanan menaik pun ada. Okey. Perjalanan menaik maknanya candle songsang menurun. Okey. Tapi inspirasi TKU ni adik Din pernah ceritakan dahulu. Inspirasinya pada perjalanan menurun dengan candle songsang buy. Kerana banyak jadi begitu. Tapi bila berlaku keadaan begini, untuk bentuk menaik dengan candle songsang menurun pun ada jugalah. Begitu. Cuma inspirasinya begitu dulu Okey. Cuba perhati TKU ini dia yang penting perjalanan sebelum itu dah menunjukkan akhir. Yang mana perjalanan tu okey, dia ada ciri-ciri perjalanan menurun, okey. Dia ada buat doji ataupun laut tenang. Ada TKJ ada yang membuat jenis laut tenang. Kemudian dia disambung oleh candle besar sifat akhir. Candle besar sifat akhir ni ada dua jenis juga tidak semestinya candle besar Ada juga candle yang bershadow besar.
candle yang shadownya panjang. Jadi dia jadi apa? Tidak semestinya begitu bentuknya. Dia tidak semestinya dengan candle besar je tak. Dia yang penting kita nampak dia ada akhir. Besar dia tu, candle tu, takkan ada lagi yang bertanya tentang saiz kot. Tidak, sekarang ini kita tidak ada saiznya. Yang penting kita bandingkan dengan candle-candle yang lain. Candle tu paling besar ataupun paling panjang shadownya dalam candle-candle yang lain. Kita tidak seperti dulu berapa volume. Sebab itu indikator volume untuk setiap candle, indikator size untuk setiap candle di dalam MetaTrader saya dah buang semua dah. Memberatkan saja. Elok-elok apa dia jadi apa komputer pun kalau kita load history di belakang tu, berjenuh. Orang faham kata begitu. Berjenuh ni maksud dia letih komputer tu nak load history belakang tu. Sebab itu saya banyak buang ni. Sebab apa? Sekarang ni kita ada kemahiran membanding besar candle. Dia tidak spesifik berapa volume. Kalau dulu ada volume 30, volume 28. Okey, 28 tu okey boleh consider candle bersaiz bank. Begitu. Tapi sekarang tidak. Sekarang kita membandingkan. Contohnya candle besar sifat akhir perjalanan. Yang penting kita nampak ada perjalanan menurun. Yang penting kita nampak ada isyarat doji ataupun candle yang paling kecil di dalam trend itu. Sebelum berlakunya candle yang besar. Dia tidak semestinya doji juga. Dia boleh jadi candle yang paling kecil di dalam trend itu. Okey. Kemudian dia ada candle paling besar di dalam trend itu. Kemudian kita nampak ada candle songsang. Itu ialah TKU. Ataupun orang panggil trade kefahaman U. Okey. Seperti yang berlaku hari inilah. Okey, nampak jam 6 petang tadi. Jam 6 petang tadi boleh dikatakan TKU. Walaupun kita nampak seperti market repair. Walaupun kita nampak seperti market repair. Tetapi sifat TKU tu nampak tak? Bentuk perjalanan menurun tu cantik dengan ada candle yang paling kecil di dalam trend jam berapa tu? 6, 5, 4, 3. Jam 3 petang. 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3 petang. Jam 3 petang. Walaupun itu bukan doji. Dia candle yang paling kecil di dalam perjalanan. Kemudian jam 4 petang dia paling besar dalam perjalanan market repair tu. Nampak tak? Kemudian jam 5, jam 6 terus dibalas. Itu ialah TKU. Nampak tak? Petang tadi. Ataupun boleh kita lihat bentuk di 26 November. Perhati 26 November dalam skrin dalam meta. Nampak tak? Dalam 26 November tu candle yang balas kuat tu. Candle yang balas kuat. Okey, nampak tak bentuk perjalanan menurun sebelum tu dah ada bentuk mengakhirkan perjalanan menurun. Kemudian dia balas kuat tu memang betul-betul kuat tu, itu dinamakan TKU dominant. Nampak tak? Keadaan di 26 November di EJ, di EJ 26 November. Itu TKU dominant. Kita nampak perjalanan. Okey. Mana lagi TKU? Okey, cuba perhati lagi. Pada skrin kita tengok di graf masing-masing lah. Kita lihat di graf masing-masing lah, di chart masing-masing. Baik, perhati di 12 November. Di 12 November. Nampak tak? Di tempat paling low tu, pagi tu dia ada perjalanan menurun yang jelas. Siap ada pukul berapa tu? Jam 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2 petang ada doji. Nampak tak? 2 petang ada doji. Kemudian ada candle besar, lepas tu dia keluar lagi candle besar. Kemudian dia balas songsang. Yang penting kita nampak menurun, ada doji, ada candle besar, dia balas songsang kuat juga.
Nampak ya? Itu ialah jenis TKU. Senang kata, inilah yang pentingnya apabila kita tahu market-market HSJ. Bila kita tahu market-market HSJ, bentuk-bentuk market HSJ, secara automatik kita tahu arah perjalanan market yang melibatkan arah perjalanan H1 lah. Selagi HSJ akhir buy tidak ada, bermakna perjalanan buy secara besar arah H1 itu belum berakhir lah. Cuba perhati di 12 hari bulan November tu, tidak ada bentuk-bentuk HSJ akhir. Selepas pada apa? Selepas selepas 11 November, tidak ada bentuk HSJ akhir. Dia ada di 11 November tu siap ada enjin lagi yang menguat tu. Jadi, yang berlaku di 12 November kita tahu. Kita hanya cari peluang buy sahaja. Nampak dia berlaku putar perjalanan tu petang. Disokong pula lagi selepas TKU tu ada pula enjin lagi HSJ, laut tenang type 1. Nampak tak? Habislah siapa yang buat sell dekat dekat 12 November tu.